Seekor induk menghasilkan 500 ke 600 ekor anak benih bergantung kepada saiz. Tapi andai kata nisbah hidup hanya 300 ekor sahaja, selepas 3 bulan, 300 ekor, kalau seekor kita jual dengan harga RM5, kita mampu menjana pendapatan sehingga RM1,500. Bayangkan, ini baru seekor induk. Kalau 10, bagaimana? Banyak betul anak benih menjadi betul. Hai, Assalamualaikum. Saya Zul dari Company Endiak Awal Malaysia. Dalam video yang lepas, saya melawat kolam ternakan lobster atau udang kara air tawar secara komersial di Baling Kedah dengan menggunakan kolam tanah. Kali ini, saya akan share satu lagi peluang bisnes dalam ternakan lobster yang mana kita akan tengok pula tentang sistem ternakan lobster untuk tujuan pembenihan. Dan end produk untuk ternakan ni adalah anak benih dan juga induk lobster air tawar. Dan yang pastinya, pembenihan ni memerlukan ruang yang lebih kecil dan boleh diternak di rumah. Ada juga peternak yang tinggal di apartmen dan juga kondo yang mengusahakan ternakan untuk tujuan pembenihan ni. Adakah bisnes ni boleh menguntungkan? Jom sama-sama kita tengok. Hai, Assalamualaikum. Saya Akran Ismail daripada Secret Crabbies Aquaventure. Di sini kami menyediakan khusus penternakan dan perniagaan lobster air tawar. Selain itu juga, kami ada menyediakan pembenihan, induk, peralatan penternakan dan segala barang yang berkaitan dengan penternakan lobster air tawar. Okey, Encik Akran, kalau kita nak pilih induk ni, induk lobster ataupun udang kara air tawar ni untuk tujuan pembenihan, apa kriteria yang kita nak tengok pada induk tu? Okey, kalau kita tengok yang pertama sekali lah, kebiasaannya kalau kita tengok tarikan yang ada pada si jantan lah. Macam kita lah, sama lah macam manusia kan. Paling utama sekali kalau kita tengok daripada pandangan mata turun ke hati, orang kata kan. Jadi kelengkapan seekor induk itu daripada segi sepit, anggota badan dia juga memainkan satu peranan yang penting bagi membuat satu attraction besar kepada si betina untuk mengawan. Jadi kalau kita tengok contoh pemilihan induk yang ada kat depan saya ni sekarang ni adalah induk jantan lah. Contoh yang mana saya katakan tadi, ikut pada dia punya luaran dia, kalau kita tengok daya tarikan sepit yang lengkap, ada sepasang kan. Lepas tu kalau kita tengok saiz kebiasaannya, kalau kita nak berikan galakan kepada lat ni untuk lebih senang bertelur, saiz jantan ni mestilah besar ataupun sama besar dengan yang betina. Sebaiknya dia besar sikit lah daripada betina. Janganlah orang kata betina tu besar sikit daripada jantan. Jadi kalau tengok macam ni, okey lah, ngam lah. Jadi dari segi saiz, berapa inci yang sesuai untuk dijadikan sebagai induk ni? Okey, jadi kalau daripada segi saiz yang sesuai untuk dijadikan sebagai induk yang bertelur, kalau kita tengok lat ni sebenarnya dia dah mula galak bertelur daripada seawal usia dia 3.5 inci lagi dah. Tapi yang secantiknya kalau kita nak buat breed, nak bagi dia mudah bertelur, saiz 4 ke 5 inci. Itu paling senang. Tapi kalau 5 inci ke atas, boleh tak dia bertelur? Masih boleh bertelur. Tapi mungkin dekat sini daripada segi masa kekerapan dia bertelur tu, tidaklah secantik saiz 4 ke 5 inci. Tak sekerap macam 4 tak sekerap 4 ke 5 inci lah. Dari segi ratio lah, berapa ekor jantan, berapa ekor betina kalau okey, jadi daripada segi ratio, kalau kita tengok dekat sini, kebiasaannya yang kami guna adalah nisbah 1 jantan 3 betina ataupun 2 jantan 3 betina. Paling kurang pun kita pakai nisbah pair lah, pasangan lah. 2 jantan, 2 betina. Tapi kalau kita tengok, kalau anda kata kita nak lakukan breed di rumah, kalau boleh kita elakkan nisbah 1-3 tu dalam keadaan betul-betul jantan tu seekor saja. Sebab kadang-kadang bukan apa, kita khuatir yang jantan masih lagi belum bersedia untuk mengawan. Jadi kalau kita standby ada 2 ekor jantan atau 3 ekor jantan, 3 jantan 4 betina atau 3 jantan 5 betina, jadi dekat situ ada pilihan jantan yang dah ready untuk betul atau mengawan lah. Jadi kalau kita tengok kadang-kadang tu yang betina ni tak rasa sangat nak mengawan kan, tapi si jantan punya kerja ni, dia yang kejar betina dan sebagainya, dan akhirnya mengawan lah kat situ. Dari segi ratio tadi 2 jantan 3 betina. Okey, lagi satu, macam mana cara kita nak bagi dia mengawan? Adakah kita biar saja dalam tangki ataupun ada kaedah tertentu untuk pastikan dia mengawan? Okey, alright. Jadi kalau kita tengok basic dia, ada setengah orang dia masuk je dalam satu kolam. Maksudnya jantan dengan betina dia masukkan sekali. Tapi banyak persoalan ataupun banyak permasalahan yang mereka yang baru menternak di luar sana menghadapi adalah bila dia letak kan dalam satu kolam kan, selepas 2 minggu, 3 minggu, sebulan, kadang dia tengok balik masih lagi belum mengawan. Kadang mereka tanya balik pada kami, kenapa lat saya masih belum mengawan? Tak berkualiti ke apa dan sebagainya. Kadang-kadang pemilihan pertama tadi yang kita share tadi tu, pemilihan induk yang berkualiti tadi kita dah buat dah.
Tapi bila kita sekalikan, masih lagi tidak ada satu galakan untuk mereka mengawan. Jadi dekat sini apa yang kami buat untuk memastikan lat lebih galak untuk bertelur, apa yang kami buat adalah setiap jantan ataupun betina yang kita nak masuk, nak pairkan dia, okey, apa yang kami buat adalah kami asingkan di dalam satu kolam yang berbeza lah. Jadi kita asingkan dalam satu tempoh, contoh dalam 14 hari. Tempoh 14 hari, selepas 14 hari baru kita pairkan semula. Tujuan dia apa? Kadang-kadang ada setengah orang dia tanya apa tujuan dia. Sebenarnya kalau kita tengok sifat lat ataupun hidupan, apa saja hidupan yang ada di muka bumi ni, dia tidak lari konsep dia sama macam manusia. Kenapa saya cakap macam tu? Kalau kita tengok contoh manusia kita, husband and wife berjauhan. Bila berjauhan berjumpa balik kan, dia jadi apa tau, rindu-rinduan. Jadi bila jadi macam tu kan, dia akan jadi galak lagi untuk bersama. Jadi macam tu lah. Kadang-kadang kita tengok macam kita sendiri kan, yang husband kerja kat KL, yang wife pula kerja di Penang. Kadang-kadang seminggu 2 minggu sekali baru dapat jumpa, ada yang sebulan sekali baru dapat jumpa. Bila jumpa tu jadi apa? Jadi macam pasangan baru berkahwin, baru bercinta. Dia jadi rindu-rinduan. Itu yang membuatkan alat tu lebih galak untuk bertelur. Jadi itu antara perkara yang basic asas yang kami buat. Selain daripada suplemen-suplemen tambahan yang kita gunakan untuk pastikan alat ni lebih galak untuk menghasilkan telur ataupun mengawan. Tapi kalau tanya pada pendapat saya, bagi newbie it's okay, tak perlu kita gunakan macam bahan-bahan suplemen tambahan. Cuma cukup kalau kita gunakan cara yang saya sharekan tadi, dengan cara kita asingkan jantina peringkat awal, jantan dan juga betina, lepas tu kita pairkan. Biasanya cara ni memang efektif lah. Dan terbukti sebab ramai otai-otai breeder-breeder pun share perkara yang sama. Cik Yusri, kebiasaan dia lah, lepas kita bagi dia mengawan tu, berapa lama tempoh yang diperlukan untuk dia start bertelur ni? Okey, kalau untuk yang kami punya sendiri, yang kami buat pemerhatian dan juga silivers untuk khusus kami, biasanya selepas kuarantin tu dia ambil masa plus minus lebih kurang 2 minggu. Nasib baik dalam minggu pertama pun dah bertelur. Okey, untuk proses bertelur tu dia ada tempoh 6 minggu. Ada 6 minggu untuk udang induk tu bertelur sehingga turun anak. Okey, dia ada step-step dia. Maksudnya minggu pertama dia ada perubahan warna dan bentuk fizikal telur tu sehingga minggu ke-6. Yang ni seperti yang kita cakap, ni baru lepas mengawan. Jadi ini salah satu contoh lah udang yang baru lepas mengawan. So dia ada sperm, masih ada sperm. Tapi yang putih kecil tu. Ni saya ingin tekankan lah, kalau jumpa macam ni janganlah pegang macam ni. So risiko untuk dia stres ataupun buang telur tu tinggi. Jadi ini saya nak kongsikan dengan semua lah. So kebetulan ada rezeki, kita tengok. Okey, telur dia masih baru. Nampak? Ini resiko lah kalau kita sentuh. Hijau lagi ya? Masih hijau. Ni peringkat minggu pertama. Minggu pertama warna hijau. Hijau. Tapi jangan buat macam ni lah, nanti takut habis telur. Tengok minggu kedua dah tak ada telur. Okey. Bukan dah turun anak tapi hilang. Dia bila dia stres dia akan buang. So kalau nampak dalam tank, dalam aquarium, kalau nampak dia mengiring tu, kadang-kadang ada orang cakap lemah ataupun nak mati. Tapi sebelum tu kita kena make sure dulu, kalau mengiring tu kita nampak tak putih ni. Kalau ada putih maksudnya dia baru lepas mengawan, dia akan mengiring. Okey. Jadi setengah orang nampak mengiring terus ambil sebab ingat lemah. Tiba-tiba telur dah bersepah. Walaupun dah ada telur kat dalam tu, sperm tu tetap ada kat situ lah. Ni saki-baki lah. Saki-baki ada lagi. Okey, ini minggu kedua. Kalau minggu kedua telur dia dah warna hitam, dah bentuk dia pun dia tak lonjong macam tadi. Dia dah macam nak bulat, dia solid. Tapi ada 2 bakar lah, maksudnya macam contoh ada setengah telur dia tak warna hitam, dia warna kuning. Kuning tu kebanyakan jenis red claw yang warna oranye ataupun biru. Tapi ada juga yang cakap bila induk biasa, warna biasa macam ni tapi telur kuning, kemungkinan dia ada bakar, dia ada genetik dia. Genetik biru ataupun oranye lah. Biasanya genetik biru. Mungkin jantan daripada biru ataupun oranye macam tu lah. Kadang kita tak perasan. Tapi so far memang ada cakap dia tak crossbreed pun, tapi tetap telur warna kuning. Tapi saya just kongsikan. Kalau ada yang kadang-kadang terperasan warna lain, nanti akan petikai pula. Tapi kebanyakan peternak yang menternak RC biasa ni, normalnya memang warna hitam lah. Kat sini ada 2 ekor. Okey. Ini salah satu cara lah kita nak check induk bertelur. Boleh juga guna sauk. Tapi kalau nak cantik, guna PVC lah kita angkat. Jangan buat dia stres. So kalau boleh nak cantik, guna PVC yang sepadan lah. Jangan terlalu besar. Masa kita nak angkat ni, tak dia melupur nanti habis telur dia. Okey, kat sini kita nampak ada sedikit perbezaan. Mungkin ada setengah orang tak perasan perbezaan tu. Kalau tengok tadi minggu kedua, telur dia solid hitam sepenuhnya setiap sebiji telur tu. Kalau perasan yang ni
sebiji telur tu dia tak akan warna gelap ataupun warna hitam sepenuhnya. Dia dalam sebiji tu dia ada dua warna, dua tone warna. Sebahagian tu warna macam gelap coklat nak hitam, yang sebahagian tu warna macam kelabu sikit. Nampak So perubahan daripada dia hitam ada tu, dua warna tu dah masuk minggu ketiga. Okey. Perubahan ni lah perubahan ataupun perbezaan warna ataupun usia telur bagi peringkat setiap minggu. Okey, kita intai lagi satu tank induk bertelur. Kita cuba tengok minggu ke berapa. Kadang-kadang bila kita tak ni dia ada perubahan. Okay. So itu dia. Nampak oren Nampak berbeza daripada yang tadi. So ini dah minggu keempat. Memang minggu keempat dia berubah warna lah. So dia ada keluar warna oren nak merah. Ada setengah tu warna merah gelap. Macam merah hati tu. Yang kita nampak bintik-bintik macam kecil tu dia punya mata. Itu mata. Maksudnya setiap telur tu akan ada dua titik, dua bintik hitam tu. Jadi bila kita nampak titik hitam tu setiap telur, bermaksud dah minggu keempat. Ini memang betul-betul bersemangat lah. Dah nampak jadi kita nampak ada mata. Yang ni dia nampak ada berbulu setiap telur tu, ada sesungut dia dah keluar. So ni lebih kurang minggu kelima. Ni minggu kelima dah nampak lah. Lebih kurang 1 minggu lagi lah, plus minus 1 minggu lagi. InsyaAllah anak dia akan turun. Benda ni bukan kata tepat lah, tapi kadang-kadang bergantung pada saiz induk, bergantung pada kuantiti telur. Kalau kata telur sikit, mungkin anak benih dia cepat matang dan cepat turun. Tapi kalau telur banyak, mungkin belah dalam ni kurang matang, dia lambat sikit, dia ambil masa plus minus lah, lebih kurang 6 minggu ataupun lebih sikit baru dia akan turun. Ikut anggaran je berapa banyak anak ni. Okey, kalau ikut anggaran ni berdasarkan saiz usia dengan telur penuh ni, lebih kurang plus minus 300 ekor anak benih. 300 ekor. Oh, ni contoh anak benih yang dah turun lah. Ni anak benih yang baru turun. Ini usia berapa ni anak ni? Ini baru turun seminggu. Seminggu. Saiz lebih kurang 0.5 cm. Inilah tempat makan dia, makanan dia. Okay. So ini pun ada banyak pilihan. Antara dia menggunakan pellet hancur ataupun ada yang blend kacang hijau, kacang soya. Tapi antara pellet dengan kacang hijau tu bagi saya ada sedikit risiko lah kalau kita terlebih kuantiti, sebab benda tu dia ada kandungan protein dan boleh merosakkan kualiti air kalau terlebih. Boleh naikkan amonia lah, betul? Ya, betul. Tapi kalau kita yang baru menternak nak gunakan kaedah yang lebih selamat, kita saya galakkan menggunakan Haidilia ataupun rumpai ni. Ya. Rumpai ni banyak kelebihan dia. Kalau contoh kita tak ada perumah tadi, dia boleh menggantikan perumah. So udang anak benih akan melekat kat celah-celah ni. Dia akan main dekat celah Haidilia, dia akan menyorok dekat celah Haidilia, dan bila dia lapar, dia makan. Dia makan Haidilia. Tak perlu tunggu waktu kita bagi. Kalau kata menggunakan pellet dan sebagainya, kita kena bagi ikut waktu. Kalau bagi terlalu kerap pun kualiti air boleh terjejas. Tapi kalau kita ikut waktu yang cun, air cantik, tapi udang anak benih pula perlu tunggu waktu untuk dia makan. Berbanding dengan Haidilia ni, anytime dia lapar, dia boleh makan. Jadi kalau kita gunakan Haidilia ni, memang langsung takkan ada masalah amonia lah. Untuk amonia memang tak ada masalah. Dia sebagai tumbuhan juga, dia akan menyerap nutrien lah. Daripada hasil amonia tu yang dikonvert kepada nitrat dan juga nitrat akan diserap oleh Haidilia ni. Tanaman Haidilia tu sendiri. Dan dalam ni cuma kita sediakan oksigen lah. Untuk nak cantik, bila anak benih terlalu banyak, kita backup dengan oksigen lah. Sebab air pun tinggi, jadi kita backup. Tapi andai kata kalau blackout, kalau in case kita gunakan Haidilia, tak ada isu lah sangat. Sebab anak benih tu akan naik ke permukaan air menggunakan Haidilia. Dia akan panjat ikut Haidilia untuk dapatkan oksigen yang ada bahagian permukaan air. Biasanya oksigen ni dia macam contoh ketinggian air, oksigen banyak dekat bahagian atas. Sebab dia kan ringan, dia akan cuba meruap keluar. Tapi bila kita letak bubble dekat bawah, dia backup lah oksigen yang terlarut tu cukup. Tapi andai kata blackout, kalau air tinggi, so oksigen banyak dekat atas. Jadi dia perlukan platform, sama ada perumah ataupun tunggul kayu. Jadi bila kita gunakan Haidilia ni, Haidilia sebagai platform lah untuk dia panjat, dapatkan oksigen. Tak kisahlah anak benih yang baru turun ke, anak benih 1 inci, 2 inci, konsep dia lebih kurang sama, dia punya fungsi Haidilia ni. Jadi memang banyaklah benefit kalau kita gunakan Haidilia ni. Ya. Ramai yang cakap apa kelebihan Haidilia. Sebenarnya ada juga risau. Tak dinafikan. Setiap benda tak ada yang perfect. Ada kelebihan dan kekurangan dia. Tapi kita perlu nilai berapa banyak kelebihan berbanding kekurangan. So kat sini saya kongsi sedikit antara kekurangan dia lah. Contoh ada cakap bila nak harvest tu susah. Tak dinafikan. Untuk orang yang baru set up memang agak susah. Tapi kalau kita dah selalu amalkan konsep ni, tiap-tiap bulan kita harvest, kita ada teknik-teknik dia untuk kurangkan kepayahan tu ataupun susah tu nak harvest bila udang tu melekat dekat Haidilia. Ada cara dia. Selain daripada tu,
antara risiko dia adalah dragonfly lah, pepatung. Pepatung datang suka bertelur dekat batang Hydrilla ni. Bila anak dia keluar, larva patung tu keluar, dia akan survive dalam air ni dulu sebelum dia tumbuh sayap. Dekat situlah dia akan cari makan apa semua. So anak benih yang kecil-kecil baru turun tadi akan jadi mangsa. Dia akan makan anak benih ni dah. Ya. Benda tu kita tak perlu risau sangat, bergantung pada tempat. Ada setengah patung dah jadi pot, memang berisiko lah. Tapi biasanya kita kena sentiasa pantau lah. Maksudnya anak benih baru turun takkan kita biar sampai sebulan kan. Kita pantau lah tiap-tiap malam, 2 bulan sekali tengok kalau ada dragonfly kita ni. Ataupun ada yang tak nak pantau, boleh je dia letak Hydrilla, dia tutup dengan jaring. Tutup dengan jaring supaya patung tak masuk. Patung tak masuk. Okey, saya terang pula kelebihan dia. Tu antara dua kelemahan lah bagi saya. Dia tak ada perfect tapi ada kelemahan. Cuma 2 saja yang saya nampak. Tapi kelebihan dia banyak. Macam saya cakap tadi, kelebihan pertama adalah sebagai makanan. Makanan yang orang kata apa, live lah dalam tu. Semula jadi. Dia sentiasa dapat makanan. Bila dia lapar, bila dia perlukan, dia ambil, tak perlu tunggu waktu kita. Yang kedua, tempat dia bermain. Kalau tak kita tengok dia akan main bergurau kawasan lapang macam itulah, dia bergurau sama dia. Tapi bila ada Hydrilla ni, dia akan main celah-celah Hydrilla. Dan yang satu lagi, yang ketiga, biasanya dekat kawasan lapang dia akan molting ataupun saling kulit. Anak benih yang baru turun ni dia akan saling kulit dekat kawasan lapang. Jadi sebenarnya no issue. Tapi bila terlalu banyak, risiko untuk kena makan sama sendiri tu tinggi. Tapi dengan menggunakan Hydrilla, dia akan molting di celah-celah Hydrilla. Mungkin kat sini ada yang cakap tak berapa logik. Untuk induk memang kita cakap tak logik sebab dia berat. Bila duduk molting celah Hydrilla memang akan jatuh lah. Tapi untuk anak benih ni memang tak ada isu. Sebab dia ringan, kecil saja. So dia melekat celah Hydrilla tu, bila dia nak molting, dia molting celah dia lebih selamat. Maksudnya protection tu tinggi lah untuk diserang oleh kawan-kawan dia masa proses molting ataupun selepas molting. Okey, seterusnya yang keempat saya, Hydrilla ni sebagai tumbuhan hidup, dia membekalkan oksigen waktu siang. So bila malam dia agak berisiko lah, dia memerlukan oksigen. Tetapi apa yang saya terang tadi, kelebihan Hydrilla ni sebagai platform lah. Bila oksigen kurang, dia akan panjat naik ke Hydrilla untuk dapatkan oksigen. Walaupun ada pro and con kat situ, sebenarnya ada kebaikan dia tersendiri, dia membantu. Dan seterusnya Hydrilla ni juga berfungsi sebagai filter bagi saya. Maksudnya kalau kita tengok dalam tasik, Hydrilla ni banyak air jernih. So dia mematangkan air dan dia memendapkan keladak-keladak tu. Jadi dalam sini kita tengok, kita pakai bubble je, tak pakai filter. Kenapa tak pakai filter? Yang pertama, bila pakai filter kena pakai water pump lah. So water pump tu berkemungkinan besar anak benih akan disedut masuk ke dalam filter. Jadi sama ada dia mati ataupun hidup dalam filter tu, antara risiko dia lah. Tapi ada yang cakap boleh balut jaring, pun tak ada masalah. Tapi jaring tu kena servis lah. Kadang-kadang cepat tersumbat sebab Hydrilla ni dia, daun dia kadang-kadang anak benih ni makan, dia mudah hancur. Dan disedut oleh pump, jaring tu pun akan tersumbat. Jaring tersumbat pula kan. Tak salah. Tapi kalau siapa rajin tak ada masalah. Tapi kita ambil langkah yang lebih jimat masa. Kita tak pakai water pump ataupun filter. Dan Hydrilla ni lah membantu untuk jadi filter, untuk jernihkan air dan rawat air. Biasanya sampai saiz berapa inci je bagi makan Hydrilla ni? Hydrilla ni ada setengah peternak dia bagi makan sampai saiz besar, sampai induk. Tetapi dekat sini kita hanya supply Hydrilla untuk anak benih yang baru turun hingga 1 inci saja. Start 1 inci kita dah start dengan pellet, sinking pellet. Bukan tak boleh. Sebab kalau kita tengok dia punya selera ataupun dia punya tahap pemakanan dia, kalau nak compare Hydrilla dengan pellet, dia lebih banyak makan Hydrilla berbanding pellet. Mesti orang cakap benda ni bagus, tapi untuk kita supply tu mungkin anak benih ni kalau kita letak Hydrilla banyak lebih kurang macam ni, so boleh tahan sebulan. Tapi bila saiz induk, kadang-kadang tak sampai seminggu dah habis. Berbanding kalau kita nak compare 1 kg Hydrilla dengan 1 kg pellet, biasanya untuk kuantiti tertentu yang sama, kalau saiz dah 3 inci ke atas ataupun saiz induk, pellet boleh tahan sebulan, Hydrilla boleh tahan selama 1 minggu saja. Jadi bagus, tapi costing kita. Costing lah. Kalau dekat kawasan kampung yang banyak Hydrilla, tak ada masalah lah kan. Tak salah kalau nak bagi Hydrilla, tapi bergantung pada situasi kita lah, bergantung pada keadaan. Untuk tangki anak benih ni, selain daripada Hydrilla sebagai makanan dan juga oksigen, apa lagi yang patut kita sediakan dalam tangki untuk anak benih ni? Okey, alright. Ini soalan yang biasanya orang akan tanya. Jadi kalau kita lihat antara perkara ataupun antara bahan yang perlu ada di dalam kolam pembenihan untuk memastikan kita punya pembesaran lat dan juga nisbah hidup lat ni banyak. Jadi antara perkara yang kita titik beratkan adalah perumah kepada benih tu sendiri. Jadi kalau contoh di dalam kolam ni, kalau kita tengok perumah yang kita ada, yang pertama sekali ni lah, ini basic. Jadi kalau kita tengok perumah ni, kalau kita tengok kita buat daripada pipe dan juga di dalamnya ada straw. Tapi kalau kita tengok kat sini ada 2 saiz yang berbeza lah kita pakai. Nampak? Jadi kalau biasanya yang baru turun anak, memang inilah saiz yang kita akan pakai. Okey.
Tapi kalau dah mencecah sehingga hampir 1 inci, kita akan pakai yang inilah. Yang besar sikit, ya betul. Jadi ini antara perkara yang perlu ada. Tapi kalau kita tengok di dalam kolam pembenihan biasanya pembesaran tidak sekata. Ada yang besar cepat, ada yang besar lambat, ada yang kuat makan, ada yang kurang makan. Jadi kita letak juga additional dekat sini, okey. Perumah saiz 15mm. Ini bagi senanglah dia nak pilih. Dia nak duduk teres ke, dia nak duduk kondo ke, kan? Teres 2 tingkat ke, flat ke, ikut suka dia. Jadi ini antara 3 lah yang kita sediakan dalam satu kolam pembenihan. Jadi sebab yang besar tu bila dia punya pembesaran tu cepat, biasanya nak masuk dia yang kecil ni dah tak muat dah. Jadi dia akan pilih yang besar. Tapi ada juga kadang kita bagi tahu juga, kalau saiz perumah besar daripada biasa, lebih besar daripada saiz dia, sesuai ataupun tidak. Ada yang cakap, baik saya pakai saiz 20mm ataupun 25mm yang lebih besar, terus senang. Bila dia dah besar boleh terus pakai. Okey, macam kita tak galakkan macam tu. Sebab apa? Sebab bila saiz perumah tu besar, okey, yang akan masuk di dalam satu lubang ni mungkin bukan seekor. Dia akan masuk 2-3 ekor. Dan bila dia masuk 2-3 ekor, dia tak tenang, tak jadi rumah. Dia tak jadi rumah. Dia kat dalam tu pun dia akan bergaduh. Sebab sifat lat ni sendiri memang suka bergaduh. Dia cannibal dengan dia punya kawan-kawan spesies dia kan. Jadi ini antara yang perlu ada lah di dalam tangki pembenihan. Dari segi pembesaran walaupun daripada satu ibu yang sama, biasanya dia tak sama besar juga ke macam mana? Betul. Okey. Sebabnya kalau kita tengok dia sama juga macam kita macam saya suka pakai konsep manusia. Kalau kita tengok kan, kadang baby yang baru keluar tu ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo. Kadang-kadang yang ada yang kuat makan, dia saiz dia gemuk kan. Maksudnya debab orang panggil kan. Ada pula tu cengkung je, kurus je kan. Jadi ada sesetengah anak lat ni dia kuat makan. Ada setengah pula dia kurang makan. Jadi pembesaran tu berbeza-beza. Jadi kami di sini yang melakukan jualan benih dan juga induk, kebiasaannya kami akan buat grading lah. Kita akan buat grading, pastikan setiap saiz tu kolam yang berbeza. Sebab kadang-kadang kita nak kurangkan nisbah kematian. Sebab nisbah kadang orang cakap 500 ekor betul turun anak tuan. Tapi yang hidup tu hanya berapa? Saya setuju. Sebab 500 ekor dia takkan hidup 500 ekor. Tapi bagaimana cara untuk kita tingkatkan persentage kehidupan adalah dengan cara menyediakan perumah dan juga saiz perumah tu sendiri. Dan dalam masa yang sama kita bongkarkan juga dalam kursus yang kita anjurkan bagaimana hari ni kita mampu meningkatkan persentage kehidupan lat, anak benih lat yang kita turun daripada ibu tu sendiri. Jadi dekat situ antara kita punya apa orang kata secret lah yang kita akan bongkarkan. Tu dalam kursus ada lah. Ya betul. Okey, jadi ada yang tanya dengan saya juga kan. Biasa soalan yang kita dapat daripada peserta kursus ataupun mereka yang datang ke sini melawat, dia akan tanya, tuan, kalau anak benih yang turun daripada induk bertelur ni daripada saiz kecil tu, berapa tempoh masa yang diambil untuk pergi ke saiz 1 inci? Itu kebiasaan soalan yang kita dapat lah. Jadi berbalik pada apa yang saya terangkan sebelum ni, pembesaran tu tidak akan sekata. Tapi majoriti kalau kita tengok pembesaran daripada turun anak benih tadi, sampai ke saiz 1 inci, dia akan ambil masa lebih kurang plus minus 1 bulan. Itu bergantung kepada beberapa perkara, antaranya adalah pemakanan lah. Antaranya adalah pemakanan, keselesaan kualiti air dan lain-lain lagi. Jadi dekat sini sebab tu macam tadi kan, kalau kita tengok balik kita terangkan tentang pemakanan lat yang kita sediakan. Antaranya kita menggunakan Haidillah lah. Haidillah ni kalau kita tengok dia macam bila lapar boleh makan lah bila-bila masa. Berbanding kalau kita bagi pellet, dia hanya akan makan bila kita bagi makan. Tapi kalau ni dia rasa bosan pun dia boleh kunyah. Ada macam tu lah. Sentiasa ada makanan. Yes, sentiasa ada makanan. Itu yang penting. Okey tuan, saya nak tanya tuan, kalau yang bagi yang baru nak mula mentanak, baru nak mula lat ni, cadangan tuan lah, elok mula pada induk ataupun beli anak benih ni. Dan kalau untuk anak benih ni, saiz berapa yang elok kita mulakan untuk mentanak? So macam ni, berbalik pada soalan tu tadi, sekiranya kita berhajat untuk membela daripada kecil, saya perlu ingatkan, ada di luar sana, tidak semua tapi ada segelintir yang pukul rata saja. Tapi kat sini kita hanya akan lepaskan kepada mereka yang nak membeli adalah sekecil saiz 1 inci.
Ada orang dia jual daripada saiz 1 cm pun ada. Tapi resiko kematian tu tinggi. Jadi bila saiz 1 inci ni biasanya sebab dia dah matang lah, dia dah stable sikit. Jadi bila nak berpindah ke kolam yang baru, resiko kematian tu boleh dikurangkan. Jadi kalau berbalik pada tanya saya, biasanya orang beli induk ke anak benih? Jadi jawapan dia adalah bergantung kepada orang tu sendiri. Kadang dia nak benih, kadang dia nak induk. Tapi sekiranya mereka datang pada kami, mereka tanya, tuan, boleh tak suggest, boleh tak bagi cadangan? Saya baru mula nak ternak ni. Jadi saiz apa yang paling sesuai? Jadi kalau tanya pada kami, kebiasaannya jawapan dia adalah saiz 3 inci, 3 inci setengah adalah bagus untuk kita mulakan. Sebab apa? Sebab dia tidak terlalu muda dan tidak terlalu matang. Bila tak terlalu muda ni maksudnya apa orang kata, lat tu sendiri saiz 3 inci, 3 inci setengah tu dia dah stable lah. Dia dah stable, dah lasak dan sebagainya. Dan dia tidak terlalu matang pula. Sebab kita khawatir kadang ada setengah orang yang baru nak belajar ternak ni, dia ambil saiz induk kan, 4 inci, 5 inci. Kadang-kadang dia balik tu selang seminggu, 2 minggu dia call kita balik. Dia cakap, tuan, induk saya dah bertelur lah, nak kena buat apa? Dia dah panik. Dia dah panik dah, nak kena buat apa? Kadang-kadang tu ada yang teruja sangat kan, dah bertelur, dia kejap-kejap ambil. Lah kali kosong, dah tak ada dah. Sekejap lagi dia tanya kita balik, dah sedih pula member tu kan. Jadi dekat sini kita cadangkan saiz 3 inci ke 3 inci setengah. Pun begitu 3 inci 3 inci setengah pun ada juga yang dah mula gatal nak bertelur. Pun ada juga. Tapi dekat situ paling tidak itu adalah saiz yang kita recommend bagi penternak baru untuk mula. Jadi kalau kita ambil saiz 3 inci hingga 3 inci setengah tu, adalah masa untuk belajar dulu. Yes, itu yang paling penting. Kita nak dia belajar, tengok orang kata apa, cara hidup dia macam mana, perangai dia macam mana kan, lagat dia macam mana. Tapi kalau kita ambil yang saiz matang sangat, kebiasaannya dia pasif sikit. Dia akan duduk diam je kan. Macam tu lah. Tapi yang bawah pula boleh. Ada orang tanya, boleh tak kalau saya nak ambil yang kecil sikit, murah sikit? Jawapan saya boleh, tak ada masalah. Cuma kalau orang tanya pandangan ataupun cadangan, itulah yang kita cadangkan, 3 inci ke 3 inci setengah. Okey, ramai yang tanya pada kami, apakah silibus atau apa yang bakal mereka pelajari bila mereka menghadiri kursus penternakan dan perniagaan lobster air tawar bersama dengan kami. Antaranya adalah kami akan bongkarkan rahsia di sebalik jantina lat tu sendiri, dan kita akan beritahu kepada mereka, kita akan ajar kepada mereka bagaimana air ni untuk meningkatkan nisbah kehidupan lat tu, dan juga kita akan beritahu bagaimana cara dan juga kaedah rahsia yang kami simpan, bagaimana nak pastikan penternakan yang kita lakukan di rumah mampu membesar secara optimum. Dan yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan-puan, yang kami kenal pasti hari ini di luar sana ramai sangat orang yang ingin belajar menternak, tetapi bila mereka berjaya melakukan peternakan di sini, kesilapan ataupun permasalahan utama yang ramai majoriti hadapi adalah bagaimana untuk pasarkan produk mereka, bagaimana nak pastikan lobster air tawar yang mereka bela mampu disalurkan, mampu dijual dengan baik. Jadi dekat sini kita cover bagaimana untuk menternak secara orang kata apa, secara asas di rumah, dan juga pemasaran, bagaimana nak pastikan anda mampu jana pendapatan secara optimum walaupun peternakan daripada rumah. Dan yang paling best sekali, hari ni ramai yang tanya dengan saya, siapakah tenaga pengajar utama yang ada di Secret Crabbies Aquaventure? Di sini kita ada bersama dengan Tuan Yus yang mempunyai pengalaman tambah tolak lebih kurang 5 ke 6 tahun tuan-tuan dan puan. Jatuh bangun terhadap industri penternakan ni dah terlalu banyak. Jadi beliau dah lalui fasa kejatuhan, kematian alat secara berjemaah, dan beliau juga telah berjaya mendidik ratusan ataupun ribuan orang perkongsian di luar sana tentang berkaitan dengan penternakan lobster air tawar. Jadi insya-Allah saya sangat yakin dan pasti sekiranya anda bersama dengan kami, pasti pelaburan anda tidak jadi satu peleburan. So all the best, jumpa anda di masa akan datang. Nampaknya itu saja yang dapat saya kongsikan dalam video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kumpul Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.